Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sedang penonton di rumah dan di studio, saya ucapkan ribuan dan berbanyak-banyak terima kasih kepada para penonton sekalian kerana masih bersama kami dalam rancangan Enta Tanya Ana Jawab. Alhamdulillah. Dan seperti mana biasa bersama saya dalam studio pada hari ini, biasalah bersama saya, pengacara bersama saya iaitu Angah Raja Lawal. Alhamdulillah. Dan masih lagi bersama kita pada musim ataupun hari yang lepas iaitu Jeff Sepatu. Alhamdulillah. Apa khabar Jeff? Sihat, syukur Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang tengok dalam tu agak-agak gelap tapi bila nampak cerah lah. Alhamdulillah ya. Gelap Ustaz. Tuhan bagi makin. Dulu sejak sebelum terkenal dia agak gelap je. Gelap sikit. Sebab tanya ada orang Kulai. Enjoy berdua, Pak. Dah tanya orang Kulai, dia kata sama je. Dia kata dulu pun gelap. Sekarang ni tacak sebagai Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Ya. Yang lebih kurang juga Alhamdulillah ya. Saya cocok vitamin C, Ustaz. Alhamdulillah. Cocok juga. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan topik kita iaitu sakit jiwa. Sakit jiwa. Ya? Alright. Okey, mungkin Jeff ada soalan terusnya kita nak bincangkan persoalan. Mungkin soalan ni Jeff dah anggap betul-betulan kekusutan melanda para penonton. Ya. Dan sekurang-kurangnya jawapan yang pada saya, yang terbaik daripada saya ini dan tidak benar terbaik pada ustaz-ustaz yang di luar sana, ya, maka akan merungkaikan persoalan dan permasalahan daripada hidup manusia atau penonton sekalian. Silakan Jeff. Saya ada seorang kawan. Kawan saya ni tak pernah buat kerja yang diberikan oleh pensyarah kami. Saya rasa sangat sakit hati. Marah dan sangat menyampah sebab markah kami sama. Wow. Apakah saya patut buat untuk mengelakkan saya makin benci dengannya? Ni susah ni. Ini memang confirm penyakit hati. Ya, memang sakit jiwa lah. Iyalah. Ada orang yang jenis tak masuk kelas. Dia duduk kat masjid saja. Kalau ke Masjid Al-Azhar. Ya, duduk baca ngongek-ngongek. Tapi dia punya brilliant, amazing. Amazing, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi, ada orang yang Allah, siang malam nak tidur, baca buku. Kadang-kadang kelas pun datang lebih kurang. Dia kalau ada orang macam tu. Betul. Tapi Tuhan bagi mungkin kelebihan dalam dia menghafal sebagainya. Maka, janganlah cemburu dengan kelebihan orang lain. Ustaz, setiap kali saya tidur mesti berdengkur. Sesuai lah. Bukan aku ni, diorang punya. Tak, memang mengaku je lah. Macam tahu je. Ya, pada Ustaz cakap tu, memang kita tidur, orang badan besar ni kan melengkur. Ya, okey, terus. Contoh lah, bukan dengan orang lain. Ya, Ustaz. Okey, kerana dengkur tu saya diejek, Ustaz. Sedangkan saya tak minta pun jadi macam tu. Mana dengkur dia tu dia tak minta. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, haram menceritakan dengkur kawan kepada publik. Ya, sukanya dia. Enjoy betul tu. Yang ngekek-ngekek berdengkur ke? Ya, memang hatta isteri haram cerita dengkur suami dekat orang lain. Ya. Walau benar, betul benar dengkur ni. Orang kan tiru. Kak, kalau cik tak tidur, Kak, jangan harap dia tidur. Abang Lan tu kalau dia tidur, dia berdengkok, berhenti kipas silin. Apa gelak kan? Gelak tu dosa. Yes. Seperti aib orang. Mana siapa ndak? Mentang-mentang lagu badan besar, apa tu gelak lagu? Kan? Tak boleh kan? Jadi maknanya tak boleh. Tak boleh, gelak dosa. Tapi dia pun jadi macam hiburan. Sebenarnya orang tak nampak apa. Jangan melampau dalam bab ini. Isteri dia pakat cerita. Suami cerita, isteri mengeruh dan sebagainya. Makna nak bagi dia benar-benar aib. Dalam Islam, pasangan buat benda tak betul pun jangan cerita kat orang. Ya. Kata suami tak semayang. Suami jenis hidup sekian-sekian. Tak boleh cerita dekat orang. Kalau tak tahan dengan pasangan, adu ke tempat yang sepatutnya. Contoh dia, kalau suami ni kaki, contoh nak bilang minum. Jangan cerita kat orang, alah untunglah awak leha dapat suami baik beriman. Suami akak ni. Parkinson kawan tu dibuatnya. Maknanya cerita kepada pihak yang berwajib. Ustaz, yes. tapi kalau dia berdengkur, dia nak mengadu dengan siapa? Orang badan besar macam saya pun saya tak nafikan ya.
Maknanya kalau berdengkur ni, benda fitrah nak buat macam mana dah. Kalau teruk berdengkur sampai sesak nafas, maka pilih berubat. Ni berubat. Belilah permata yang klip kat hidung ni. Bukan stapler. Ni apa nama yang ada jual tu. Itu pun tak jalan kat satu. Sesuai lah dengan kita. Maknanya kita juga. Maknanya nak beritahu, terimalah yang seadanya. Allah. Isteri jagalah keaiban suami. Suami jaga keaiban isteri. Suami yang sakit jiwa sahaja. Isteri yang sakit jiwa sahaja. Anak-anak yang sakit jiwa sahaja. Yang suka mengaibkan orang lain. InsyaAllah. Dan apa nama Jeff, Angah kita rehat seketika. Penat bercakap-cakap ni. Kita beri laluan sebentar. Dan para penonton sekalian di rumah di studio, jangan ke mana-mana. Pastikan jangan rugikan masa anda. Pastikan anda tetap setia bersama dengan rancangan Enta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tengah menonton program Anta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Ingat ke nak dengarkan buah-buah lagu yang ya? Itulah dia dah berapa episod dah tak nak nyanyi pun. Janji di kota, janji ditepati. Mungkin dah bahan insya-Allah. Kita terus silakan. Soalan Kawan saya kata dia pernah naik langit jumpa Rasul. Macam mana tu Ustaz? Betul Ustaz? Mungkin ada masalah jiwa sebenarnya. Naik langit jumpa Rasul. Rasul duduk di langit ke? Ya. Mungkin di Isra' Mi'raj dengan ini cerita ni saya takut ni mungkin keturunan-keturunan Ayah Pin, anak lelaki Ayah Pan. Mungkin kemungkinan kan. Ya, jadi kita pun tengok tajuk ni, arti soalan ni agak rasa macam udah gulu dalam persoalan. Ya, jadi kalau nak mimpi pun Nabi, tengok siapa yang mimpi. Dan sifat-sifat wajah Nabi ni sebagai, itu banyaklah kena ceritakan. Jadi maknanya, kadang-kadang memang kita tak nafikan. Memang makhluk syaitan dia tidak boleh menyerupai. Semua wajah dia boleh. Wajah Nabi SAW dia tak boleh. Cuma persoalan, dia ni alim tak dengan sifat Nabi. Atau dengan tentang apa nama khalqun Nabi. Dengan apa nama ciptaan Nabi tersebut. Ya, jadi dalam bab ni, saya rasa mungkin dia ni hanya, dia mimpi. Ya. Kata kawan saya kata, dia pernah naik langit. Saya ingat, ini mimpi lah kot. Ya, harap tidaklah betul kenyataan dia. Yang dia ni pernah naik tanpa tulis mimpi dan sebagainya. Betul. Ya? Okay. Mungkin ada juga orang yang mereka di mimpi, alhamdulillah tengoklah makam, martabat orang mimpi tadi. Ya, mungkin Jeff mimpi, macam mimpi tengok Jakarta sekian, rambut sekian, dinilai balik memang Ustaz bermimpi Nabi SAW. Ya, tidak mustahil. Ya, tidak mustahil golongan para wali, para ulama dimimpi dan sebagainya, tidur dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi. Dia mimpi dan Nabi kata, awak jagalah negara awak, contoh dia. Siapa cakap? Nabi, dan dia pun alim. Nabi nak jumpa ni bukan sembarangan orang dalam mimpi Nabi, dalam mimpi seseorang di kalangan umat Nabi SAW. Ya. Kita tak nafikan mimpi itu ada, tapi tengok siapa yang bermimpi. Siapa yang bermimpi. Ya. Wallah salah lain dengar. Okey ya Ustaz. Ego lah kawan saya ni tak bagi bini dia kerja. Apa pandangan Ustaz? Padahal dia berhutang. Ada terasa. Dia tak bagi bini dia kerja. Padahal dia berhutang. Orang perempuan dalam segi bahasanya, segi hukumnya, dia tidak ada hukum dalam bab kerja. Dia hanya harus bekerja dengan syarat izin suaminya. Atau dengan syarat izin walinya jika dia belum berkahwin. Jadi, dalam bab ni kalau suami tak bagi, kita tak boleh kata ego. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Ya, saya pun berhutang banyak, tapi saya tidak benarkan isteri saya keluar paskat kerja di pejabat ke apa ke. Buat bisnes berniaga pun saya tak bagi. Sebab saya berhutang rumah, berhutang semua, berhutang. Ya, betul. Jadi maknanya hutang-hutang yang memang relevan lah dengan wakil, dengan suasana hari ini. Jadi saya tak bagi isteri saya bekerja, bukan bermaksud saya ego. Itu hak saya ke atas isteri saya. Betul. Sebab saya tak nak bila balik rumahnya orang eneng. Isterinya aku bersentak, kan? Yang ada apa? Wallahualam. Ya. Jadi nak ceritanya mana nak beritahu, tidak semestinya ego. Ya. Atau mungkin kalau kita ego, dia cakap, aku ni, ya, isteri tak payah kerja, aku duit banyak. Mungkin nampak cara gaya bercakap, mungkin soalan ni relevan ditanya pada hari ini. Mungkin memang ego lah bercakap tadi ni. Tapi hak suami boleh melarang isteri bekerja, hatta isteri bekerja sekalipun, menonton sekalian. Suami bila dia kahwin, perempuan dia kerja. Lepas tu dia kahwin. Suami kata,
I pun dah banyak duit dah. I harap you berhenti kerja lah lebih baik. I boleh bayar gaji dekat you. Alhamdulillah, maka wajib dia berhenti. Walau bagaimanapun, berbincanglah dahulu dalam membuat keputusan. Takut timbul keretakan, konflik rumah tangga. Ya. Best yang tadi tu, mimpi tadi tu. Mimpi naik ke langit lah. Dapat naik Ya, super bike ya. pun lagi baik. Sebab sekarang ni kita kena faham ya. Ustaz. Kadang-kadang mari tarikat-tarikat yang pelik-pelik. Kita tak salah bertarikat. Biar tarikat ni ada susun tertib dia sampai peringkat tarikat yang diterima, orang kata orang yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila orang tanya saya, tak tarikat apa? Saya kata saya tarikat Muhammadiyah. Tarikat jalan saya tarikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya masalah. Ya, ini contoh dia. Ada orang peringkat sampai peringkat menyusahkan orang tadi, sampai kena duduk dalam hutan dan sebagainya, tak keluar sampai 3-4 bulan. Ada juga orang macam tu. Persoalan Nabi suruh macam tu ke? Ada juga orang yang gaji kerja dia berbelah-belah ribu angah. Sebab dia dengar orang cakap, oh kita ni kena zuhud dan sebagainya. Dia berhenti kerja, duduk dalam masjid, meniaga burger je. Bukan salah kerja burger. Tapi nak bagi dia sanggup, dia burn the bridge, gaji yang mahal tadi ni. Kenapa dia? Kerana nak zuhud. Ni tak betul. Ni jalan yang salah. Ya, sebab tu dalam bab ini, kalau begitu Allah, Nabi suruh orang Islam ni kaya-raya. Biar ada pendapatan yang baik. Supaya kita orang kaya sentiasa bercontribution, berdonation, berderma dan sebagainya. Sebab yang merasai nikmat ini ialah bukan orang kaya, bukan orang gaji tinggi, tapi orang yang susah. Terima kasih Tuan. Tuan orang yang baik Tuan. Dia berdoa. Sebab tu pernah disebut. Satu hadis mengatakan, sendi kekuatan dunia ini 4. Ulama, pemerintah, orang kaya yang menyumbang, orang miskin sentiasa mendoakan kebaikan. Dia doa kebaikan ulama, pemerintah dan juga orang yang sumbangkan duit pada dia. Maka kekuatan tadi ada pada 4 golongan ini. Ya, Alhamdulillah. Silakan dengar. Okay, Ustaz. Bila sembahyang dekat masjid, panjang betul solat dia. Tapi kalau dia solat kat rumah seminit dia, Ustaz. Nunjuk-nunjuk ke perangai tu, Ustaz? Solat apa seminit tu ya? Tak tahulah dia sembahyang apa Dia seminit. buat macam soalan agak lawak juga kot ya. Jadi yang mungkin 5 minit lah paling kurang. Ya, yang cepat laju 5 minit. Mana dia nak menunjukkan Subuh pun gerbak gedemuk dengan baca pun mungkin 5 minit juga. Mungkin memanglah bila sembahyang berjemaah, dia sembahyang jemaah dia kan? Tak ada pula berjemaah. Betul. Bila kat masjid, dia sembahyang lama. Oh, tapi kalau kat rumah sekejap. Ada, oh ya, memang timbul sifat riak tak mustahil lah. Dekat rumah laju tapi depan orang kat masjid ramai, wah bukan main angkat takbir. Allah, bukan main. Macam orang peluk buka petai nak banyak petai tau. Allah baca alhamdulillah kan gitu. Mulut je macam sawan dugung dibuatnya. Ada juga kadang-kadang bila sembahyang seorang-seorang, dia main laju bacaan Fatihah dia. Bila sembahyang dia jadi imam bukan banyak alhamdulillahi rabbil alamin. Udah nak habisnya, saya ingat 3-4 orang meninggal. Ya. Sebab lapang yang benar ni. Ya, betul. Sebab tu Nabi tengok semayang, dia baca ayat. Wah. Nabi rokok terus. Nabi tak nak mak terganggu kerana tangisan anak. Anak jatuh tangga ke, terlepas keluar ke. Nabi cepat-cepat, bukan cepat batal solat. Nabi cepat rokok. Mana baca ala kadar. Tengok subhanallah, Nabi maha prihatin dengan umat dia. Kerana Nabi ni bersifat rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini antara dia. Asal ni kita nak kena faham. Ya, maknanya jangan pula baca yang lebih-lebih kurang pula. Kadang geram sangat, baca lebih kurang je lah. Tak boleh ingat, biarlah kita semayang. Seolah-olah kita rasa Allah depan kita, atau kita sentiasa melihat Allah di hadapan kita. Angah dan juga apa nama ni, jangan Angah. InsyaAllah kita akan rehat seketika dan kembali selepas ini bersama kami dalam rancangan Enta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi dalam rancangan Anta Tanya, Ana Jawab. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita tak nak buang masa Ustaz. Betul. Ada satu soalan yang agak panas ni Ustaz. Ya. Ustaz, ditawarkan untuk dinaikkan pangkat, tetapi dengan syarat saya perlu meniduri majikan saya. Saya dalam dilema. Saya mahukan pangkat itu, tetapi saya tidak mahu menjual maruah saya. Macam mana Ustaz? Tanya pun marah tu. Dia macam soalan dia. Ha. Gini, dalam bahasa dia,
kita kena ingat maruah lebih utama daripada jawatan yang kita nak capai. Betul Ustaz. Ya, pada saya elok yang bertanya ni lebih baik dia berhenti daripada apa yang dia jawab sekarang ni. Itu lebih mulia. Betul. Tambah-tambah ni perempuan kan? Betul. Perempuan Menduri Ustaz. takkan lelaki pula. Buah perempuan minta duri. Ni dah terbalik dah ni. Ini Sampai bukan je nak tidur. Doraemon, Pokemon, Shinchan pun tak terlibat. Jadi nak beritahu pada saya, hemah saya lah, ini dari segi ilmu lah, elok berhenti sahaja. Ataupun kalau syarikat tu kerajaan punya, sila buat laporan Aduan. kepada pihak aduan sexual harassment atau pihak badan penjaga rasuah ke mana yang patut. Sebab nak dapat benda rasuah tubuh badan dia, mungkin boleh perangkap orang sebut benda dah berlaku banyak dah. Ya, pihak kerajaan mungkin dalam bab ini cukup prihatin, jaga maslahat para pengguna, para pekerja dan sebagainya. Itu antara dia, buat laporan. Jangan sekali kalau dia buat juga jawatan dia jawatan hasil yang haram, naudzubillah min zalik. Ia bukan pandangan saya keras penonton sekalian. Betul, Ustaz. Tapi cara nak mendapat benda yang terburuk, hatta contoh dia nak jadi ketua misalnya. Ya, mungkin dalam mesyuarat PIBG ni, seorang lantik dia sebagai ketua, dia beli, dia bayar duit hang undi, ambil kuih, sokong aku, maka itu juga kalau dia menang atas hasil kerana nak dapat jadi YDP PIBG je. Bukan besar jawatan, tapi entah nak kena nak glamour, nak riak dan sebagainya, maka jawatan tu haram hukumnya. Ya. Macam main bola halal. Bagus, tak ada masalah main bola. Tiba-tiba dalam bola tadi ada main game perlawanan, Buki. judi, buki dan sebagainya. Maka oleh perbuatan itu adalah haram. Stop main bola lebih mulia daripada meneruskan perlawanan tersebut. Betul. Tapi berapa ramai nak buat? Ya. Contoh dia. Sebab persoalannya tepuk dada tanya iman masing-masing. Ya, itu antara dia. Jangan kena ingat. InsyaAllah Ya, Ustaz. maknanya kena ingat bagai pelawak tanah air. Mungkin menghiburkan cara. Jangan lupa sampaikan dakwah mesej ni. InsyaAllah. Kalau boleh kena apa dia? Sambil-sambil gua duduk. Orang lawak ni dia marah pun orang tak terasa. Betul Ustaz. Dia kutuk pun orang tak terasa. Ya, Contoh kalau kan dengan cara mungkin dia buat sketsa dia. Dia dekat, Yes, Dia orang kata dekat. wah macam kena kat aku je. Tapi sambil kita tahu orang terasa dalam keadaan dia tak marah kepada orang yang bercakap tadi ni. Ya, wallahu alam. Allah. Ya. Okey Ustaz. Azhar, sekejap lagi. Boleh ya? Ha. Adakah isteri saya ni dikategorikan sebagai sakit jiwa? Sebab bila kena tegur je dia menangis. Pula. Orang perempuan, Tegur Ustaz. sikit nangis. Perempuan lah kot Orang ya. perempuan. Sebab tu orang perempuan memang kita tak nafikanlah kalau dia perempuan. Mungkin tegurnya tak kena tempat. Betul. Mungkin tegur depan orang. Betul. Hang ni, contohlah, ni nama yang tidak mana-mana pihak. Contohlah, hang ni Tun, hang tak ada otak ke? Orang dengar, terus nangis. Salah orang yang menegur. Betul. Salah menegur. Atau mungkin suasana tegur tadi, cara bahasa tak kena. Hang ni lembu ke? Astagfirullah. Ya, ada orang cakap gitu. Hang kambing pun lebih cerdik daripada kau ya. Cuma kau tak ngembek je. Terasa kawan tu. Terasalah. Ya. Bunyi kau cakap gitu. Teriak macam kambing je bunyinya. Makna jangan peringkat sampai nak beritahu menyakitkan hati yang mendengar. Mungkin itu satu sebab. Tapi jiwa perempuan memang bak Lembut lah. kristal. Bak kristal. Jika di tengah hari cair hati dia. Astagfirullah. Ya, sebab tu perempuan ni mudah merajuk. Dan dalam masa yang sama Tuhan bagi orang perempuan mudah Mudah dipujuk. Sebab tu lagu-lagu pun tak ada lagu lelaki. Jeff, tak ada. Tak ada. Tak ada lagu lelaki tak ada. Tak ada. Haslin, Haslin. Oh, ya tak ada. Tak ada. Muntah member dengar tu. Muntah. Nak muntah pun tak dengar mak. Dengar lagu kata lagu mana? Angah. Angah. Lagi dia pening naik muntah. Tapi kalau lagu perempuan, Rozana, gitu. kau gadis idamanku. Tapi- Kan, contoh. Tapi ada juga. Lagu apa? Orang lelaki. Ha. Abang beca di tengah jalan. Itu abang beca, dia tak sebut nama dia. Okey. Kalau abang beca, umum. Ni nama. Ya, okey. Kalau buat Din beca, tak ada. Tak ada, yalah. Jeff beca, tak ada. Dia tak ada nama. Nama Sebab apa belum ada lagi orang perempuan bawa beca, Ustaz. Ya, betul. Tapi nak ceritanya, perempuan ni dengan kata-kata indah tadi ni, dia cepat, seronok secuat hati dia. Ya, so maknanya hati-hati nak menegur atau nak menasihat orang. Kalau dia menangis, pujuk minta maaf lah. Kalau saya bercakap dekat awak benda baik, awak menangis. Dah. Kan? Ya. Dia kata, tak mengapa, terima kasih banyak waktu saya. Singkat. Contoh singkat. Maka tak ada masalah. Saya rockers. Wah, dah Orang selalu Ni rocker ke hippies? Okey, silakan. orang selalu kutuk saya kerana saya berambut panjang.
Dia orang cakap macam saya ni perempuan. Padahal Islam itu membezakan lelaki tak bertudung dan perempuan bertudung. Macam mana tu Ustaz? Jadi nak bagi tahu rambut panjang tak masalah. Bila ikat macam perempuan memang banyak problem. Tengah semayang buat tocang. Contoh. Kan? Betul tak? Contoh. Dengan Sebab cari tu soalan bila, siapa tadi tu? Bila dia nak rambut panjang tak apa. Tak apa. Bila nak semayang jangan ikatlah. Biar lurus, takut nanti imam tu salah tempat. Kan? Ni Jeff. Tapi Ustaz, kadang-kadang rambut-rambut panjang ni bukannya apalah Ustaz. Bila kita nak mandi hadas nanti kan susah. Betul tak Ustaz? Betul tak? Sebab air nak rata. Air kita nak rata-rata kan. Tapi kalau orang perempuan? Taklah, maksudnya lelaki tadi dulu lah. Dip, memang untuk kau ni, Dip. Dia saja je tak pasti kau, Dip. Ya, memang insya-Allah rambut dia bukan gunakan sikat. Kali shower ada. Yelah, Alhamdulillah. Ustaz. Saya berseloroh je Ustaz. Betul-betul. Sebab tu budak tu marah-marah selalu tu. Pening saja Ustaz. Dia yang 543, 543. Relax. Kita masih dalam rancangan lagi. Oh, masih rancangan. Okey. Apalah Ustaz. Pandailah dia orang edit nanti. Kita duduk ni. Jeff, silakan. Soalan kah? Dah habis ke soalan dia? Soalan dah habis. Ada. Okey. Ustaz, saya selalu mimpi saya mati. Ai, Tapi saya tak mati-mati. Jadi macam mana Ustaz? Dia mimpi mati tapi tak mati. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud jangan cerita dekat orang mimpi yang buruk. Ya. Mimpi buruk ni rahsiakan secret. Contohkan orang naik motor kan. Siapa kita naik motor, aku mimpi mati gila bro. Aku langgar orang, aku mati. Jangan cerita. Just you and between you and your God. Atau dengan bini pun cerita. Ya, tapi kalau mimpi baik berkata orang, jangan cerita juga, takut orang dengki. Sudahlah. Bro, malam tadi aku mimpi orang bagi cek aku 100,000 bro. Eleh. Bukan dia nak aminnya, dia elehnya. Dia dengki automatically. Dia dengki. Saya pernah dengar kot, orang kata kalau mimpi mati ni umur panjang. Betul ke Ustaz? Kalau mimpi mati. InsyaAllah. Kalau terjemah cara baik, moga-moga. Ya, pada diri sendirilah. Ya, maka moga-moga umurnya yang sebalik daripada apa yang dia nampak dalam mimpi. Itu antara dia. Jadi, insya-Allah, ya apa nama Ustaz, boleh saya tanya sikit dah alang-alang pasal mimpi tadi Ustaz? Boleh. Kita tanya pada rancangan yang lain insya-Allah. Allah. Kita bertemu lagi selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, insya-Allah pastikan di lain hari anda masih setia menanti dan menunggu rancangan ini bersama Jah pada masa yang akan datang dalam rancangan Ente Tanya, Anda Jawab. Alhamdulillah. Saya ingat hari ini bila banyak sangat cinta-cintun, baik apa benda lah sekalipun, mana media cetak, elektronik dan sebagainya, ini antara fungsi atau penyebab kepada rosaknya akhlak anak-anak muda pada hari ini. Asalkan masuk universiti, cinta. Asalkan mengaji, cinta. Tadi tanya, budak 12 tahun, SMS kat saya, WhatsApp. Boleh tak Ustaz, saya bercinta musuh. Berapa mawak? Darjah 6. La ilaha illallah. Baiklah dia cinta mak bapak dia dulu Ustaz. Ini masa dulu.